Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke saluran YouTube Frugal Outdoors and Camping. Hari ini aku akan bercakap mengenai gas camping. Satunya dari jenis tin aerosol ataupun tin spray yang lebih murah, dan satu lagi dari jenis kanister yang lebih mahal. Aku akan buat sedikit eksperimen untuk uji untuk setiap isian penuh gas ni boleh digunakan untuk tempoh berapa lama. Ok, stay tune guys. Okey, aku ada dua jenis gas camping yang biasa digunakan semasa aktiviti outdoor. Satunya dari jenis tin aerosol, yang ni yang paling popular sebabnya murah. Okey, yang keduanya gas dari jenis kanister. Yang ni agak kurang popular. Satunya sebab lebih mahal. Lepas tu dia dijual di kedai-kedai ataupun tempat tertentu sahajalah. Okey, baik. Untuk harga, untuk tin ni korang boleh dapat dengan harga bawah RM5 lah. Tapi untuk senang aku cakap yang RM5 lah. Untuk yang kanister, yang ni aku beli dengan harga RM16. Dia punya kandungan gas dia adalah sama, iaitu 230 gram. Bermakna untuk kandungan gas yang sama, korang bayar 3 kali ganda kalau korang beli yang kanister, kalau berbanding kalau korang beli yang jenis tin. Tetapi dari segi jenis gas jenis gas untuk dua ni adalah tak sama. Aku akan explain dan kupas isu ni lebih mendalam sekejap lagi. Sebelum tu aku nak mulakan dulu eksperimen ni. Sebab bila aku dah mulakan eksperimen ni, selepas tu hanya perlu tunggu saja. So sementara tu kita boleh sembang lebih lanjut lagi. Okay guys. Okay, peraturan dia aku akan nyalakan kedua-dua jenis gas ni. Tapi satu-satulah sebab aku ada satu stove je. Okay, untuk gas tin kita start pukul 10.28 pagi ya. Dekat tempat kontrol gas ni aku akan tandakan dengan Sharpie supaya untuk eksperimen seterusnya kita buka kadar gas yang sama. Selain itu juga aku nak test untuk setiap jenis gas ni berapa lama masa yang diambil untuk panaskan ataupun boil air ni. Okay, air ni lebih kurang 600 ml lah. Okay, dah lepas 3 minit. Sekejap lagi aku check. Okay, boil, stop. Okay, masa yang dia ambil adalah 4 minit 5 saat. Okay, aku akan angkat air ni dan biarkan gas tu terus menyala. Apa pasal api dia ada tukar warna oren Aku rasa masalah stove kot, bukan masalah gas. Sebab aku dah lama tak pakai stove ni. Kita sumbat sikit. So itu mungkin salah satu faktor juga akan mempengaruhi efisiensi pembakaran ni nanti lah. Okey, kita sambung balik sembang sementara nak tunggu gas tu habis. Okey, aku akan sambung lagi mengenai gas tadi. Macam aku cakap tadi, untuk kedua-dua ni jenis gas dia adalah tak sama. Okey, bagi yang tin ni, bagi tin, jenis gas yang digunakan dalam tin tu adalah dari jenis butane ataupun butane. Jenis kanister macam ni, dia menggunakan campuran isobutane dan propane. Okay, untuk peratus dia tu dia tak samalah untuk setiap brand kanister. Yang ni Fire Maple, dia punya nisbah dia 75% isobutane, 25% propane. Okey, walaupun kedua-duanya adalah gas untuk memasak. Okey, tetapi dari segi chemical dia, dari segi kandungan chemical dia untuk kedua-dua ni dia ada perbezaan. Okay, aku takkan explain terlalu detail on chemical lah sebab aku pun bukan pakar bab chemical. Tapi apa yang aku boleh share adalah untuk yang ni, untuk kanister isobutane ni, okay, dia mempunyai vapor pressure ataupun tekanan wap lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan yang butane biasa. Dia punya perbezaan dia adalah dari segi performance dia. Performance tu dari segi satunya kepanasan dan satu lagi daripada segi efisiensi pembakaran. Tapi dia punya kelebihan ni lebih ketara pada situasi-situasi tertentu saja. Dia akan lebih ketara bila digunakan di tempat yang bersuhu sejuk, bersuhu rendah.
Itu sebab kalau korang biasa tengok, kalau Mat Saleh dia akan guna yang ni lah, dia akan guna gas yang ni, dia tak guna yang tu untuk camping di tempat sejuk. Tapi untuk negara kita yang panas ni, secara teori dia dia punya kelebihan tu dia tak berapa ketara. Jadi itulah yang kita nak uji hari ni. Okey, untuk keputusan eksperimen kita nanti, ada juga beberapa faktor lain lah yang akan mempengaruhi berapa lama tempoh nyalaan api tu. Satu dia adalah suhu kawasan, angin. Macam sekarang aku buat eksperimen ni dekat rumah. Let's say kata kalau aku buat eksperimen yang sama, guna barang yang sama, mungkin kalau aku buat di hutan ataupun di gunung, dia punya keputusan dia mungkin tak sama. Sebab dia punya environment dia. Api dah menyala normal balik, aku rasa dia punya tersumbat tu dah okey kot. Okey, dah 11.28, maknanya dah sejam kita punya nyalaan api dah. Okey, sekarang aku akan cakap soal harga pula. Satu RM5, satu RM16. Kandungan sama, 230 gram. Okey, satunya dari segi jenis gas, macam yang aku cakap tadi. Satu tu menggunakan butane yang lebih murah, dan satu lagi menggunakan ISO butane campuran yang lebih mahal. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah dari segi build quality. Okey, untuk tin tu boleh dikategorikan sebagai barangan bajet lah. Dia punya build quality dia pun lebih rendah kalau bandingkan dengan kanister. Dia punya tin dia lebih nipis. Dia punya sistem nozzle dia tu pun just a simple nozzle. Yang ni pakai flat screw. Untuk kanister, kita boleh tengoklah dari segi build quality dia adalah lebih baik kalau nak bandingkan dengan yang tin. Okey, bahan dia dari besi ataupun logam yang lebih tebal. Sebab apa? Sebabnya kan di dalam dia ni kita isi gas yang lebih high pressure. So sebab tu dia punya container ataupun kanister dia kena kualiti yang kena ada standard dia lah. Okey, gas ni macam dah dekat nak habis. Dalam kamera mungkin tak nampak dia punya api, tapi masih ada lagi. Aku boleh rasa panas dia lagi. Aku terbalikkan dia bagi dia betul-betul habis gas dia keluar. Okey, api dah betul-betul padam. 12.32. Okey, nanti dekat akhir video aku akan bagi kiraan yang detail lah. Kita akan tolak masa mula dengan masa akhir. Kita akan dapatkan berapa minit, secara detail ni berapa minit nyalaan api untuk dapur gas tin. Dan kita akan bandingkan dengan yang ni lah. Kita akan bandingkan dengan kanister. So sekejap lagi aku akan nyalakan kanister. Untuk guna dengan kanister, adapter ni kena remove. Dia ada gas keluar sikit. Kita start 12.44 level bukaan ni aku akan ikut tanda tadi. Okay, dah ada asap. Okay, buat surprisingly masa yang diambil adalah 4 minit 8 saat. Lama sikit daripada butane tadi tu. Okey guys, sambung balik cerita tadi. Kenapa tin murah, kenapa kanister mahal. Okey, kali ni kita akan tengok dari side ekonomi pula. Oh, channel camping sembang ekonomi. Kita akan tengok untuk kedua produk ni, dia tujuan produk tu dia buat dan untuk siapa dia punya target dia. Yang pertama sekali, gas jenis tin ni yang paling popular. Okey, sebenarnya gas jenis tin ni dia dikeluarkan bukanlah untuk market camping sebenarnya. Okey, dekat negara-negara Asia Timur macam Korea, Jepun dan mungkin China. Okey, gas tin, gas butane ni, gas butane yang murah ni dia adalah dikeluarkan untuk kegunaan harian mereka memasak. Dia diciptakan untuk dapur jenis kotak tu yang macam ni. Itu sebab Mat Saleh panggil dapur jenis kotak ni, dia orang panggil Asian stove. Jadi gas butane ni di negara-negara yang aku sebutkan tadi tu, dia dah jadi sebagai satu komoditi. Dia punya production dia adalah sangat besar. Jadi bila cost production adalah murah, dan barang tu boleh dijual kepada pengguna lebih murah lah. Okey, kalau korang ada gas butane ni dekat rumah, cuba korang check gas tu made in mana. Aku rasa 90% kot yang ada kat Malaysia ni made in Korea. Okay, kalau korang dah check, nanti korang komen dekat bawah. Okay, dah pukul 3 petang. So far api masih menyala dah. Belum.
Tak ringan lah. Sikit lagi kot. Okey, itu tadi tujuan asal gas butane ni dibuat untuk kegunaan harian. Sekarang ni kita cakap mengenai kanister. Kanister ni adalah produk yang dibuat khusus untuk aktiviti outdoor, untuk memasak dan satu lagi untuk nyalaan lantern. Jadi bila barang tu dia dibuat untuk specific market yang lebih kecil, yang bukan satu komoditi, jadi daripada skala production dia tu dia taklah sebesar butane. Dia production dia lebih kecil. Jadi bila lebih kecil, cost production barang tu automatik akan lebih tinggi lah. Tambahan pula, gas kanister ni dia kebanyakannya dia dikeluarkan oleh company yang buat stove. Contoh dia macam MSR, Coleman, Covia, Camping Gas, Fire Maple. So jadi diorang buat stove and then diorang keluarkan kanister juga. Sebab tu produk-produk gas kanister ni dia jadi lebih eksklusif lah dan dijual di outlet-outlet yang tertentu sahaja. Okey, itulah dia beberapa sebab kenapa gas butane ni lebih murah dan gas kanister ni lebih mahal. Bila kita lihat dia punya tujuan produk dan dari segi sudut ekonomi. Okey, tapi tujuan asal butane tu dibuat, dia berubah selepas gas adapter dikenalkan. Okey. Salah satu jenis gas adapter. Bila adapter ni dikeluarkan, dia membolehkan gas butane diguna untuk dapur-dapur camping, stove camping. Okey, sebelum ada adapter, gas ni tak boleh pakai direct untuk camping sebab yang ni pakai nozzle biasa, yang tu pakai skru. Jadi bila ada adapter ni, dan sebenarnya ada banyak lagi adapter yang jenis lain, tujuan dia sama, dia membolehkan gas butane ni digunakan untuk stove camping. Okey, jadinya penggunaan gas butane yang murah ni dia dah take over penggunaan gas kanister untuk kegunaan outdoor di beberapa negara lah, termasuk Malaysia. Kanister ni dah ringan. Aku tunggingan dia lah, dia keluar bagi habis. Okey, api dah betul-betul terpadam. Masa 42 minit api betul-betul terpadam. Okey, kedua-dua eksperimen kita dah tamat. Aku akan kumpulkan data kedua-dua eksperimen ni untuk kita buat perbandingan. Okey, kita jumpa kat dalam. Okey guys, aku dah kumpulkan data daripada dua-dua eksperimen tadi. Okey, first kali kita akan tengok dekat butane Okey, butane. Okey, masa kita start adalah 10.28. Gas habis ataupun api mati pada pukul 12.32. Bermakna kita punya tempoh kita memasak adalah 124 minit. Lepas tu untuk ujian boil, kita dapat, okey, untuk 3 aktiviti ni aku ambil anggaran kasar masa yang biasa aku buat lah. Jadi bila kita kira okey, untuk buat air, okey, untuk buat air, tempoh dia biasanya kita ikut yang boiling tu lah 4 minit. So kalau kita menggunakan butane, daripada 124 minit tu kita boleh masak air 31 kali. Instant noodle ataupun Maggi aku ambil 3 minit sebab kita tak perlu tunggu dia boil. Jadi untuk isian penuh butane tu kita boleh masak Maggi sebanyak 41 kali. Yang terakhir untuk rice, untuk nasi ataupun untuk lauk aku ambil masa 15 minit lah. Itu just anggaran sahajalah. Seterusnya kita pergi kepada kanister ISO butane. Okey, kita tengok, kita start nyalakan api pada pukul 12.45 dan gas habis ataupun api mati pada pukul 4.2 minit. Jadi tempoh untuk kita boleh memasak bagi gas kanister ni adalah 197 minit untuk keseluruhan. Okey, boiling point daripada ujian tadi kita dapat 4.08 saat. Dia agak slow sedikit lah kalau nak bandingkan dengan butane, tapi beza cuma 4 saat. Jadi kedua-duanya tak jauh beza. Jadi aku beranggapan dia punya kepanasan tu lebih kurang sama lah. Dia tak begitu ketara dia punya beza. Okey, disebabkan durasi memasak dia 197 minit daripada isian penuh sampai habis. Jadi penggunaan dia lebih banyak lah kalau nak dibandingkan dengan butane. Jadi daripada pengiraan kasar ni, kalau dibandingkan dengan butane hanya 31 kali. Untuk buat air panas korang boleh buat 49 kali. Untuk masak instant noodle, korang boleh masak 66 kali. Dan untuk masak nasi ataupun masak lauk, korang boleh buat 13 kali untuk satu isian penuh.
Jadi daripada data ni korang boleh buat anggaran. Untuk trip korang katakan 2 hari ataupun 3 hari, korang boleh kira berapa kali korang punya breakfast, berapa kali lunch, berapa kali dinner. Dari situ korang boleh dapat tahulah berapa kali korang perlu masak nasi, berapa kali korang nak buat air kan. Dari situ korang boleh dapat pengiraan kasar penggunaan gas berapa banyak yang korang perlukan. Okey, beza untuk tempoh memasak bagi kedua gas ni. Gas ISO butane dia boleh memasak lebih 73 minit kalau dibandingkan dengan butane. Okey, dari eksperimen hari ni aku boleh conclude satu, kedua-dua gas ni dia punya kepanasan dia adalah lebih kurang sama. Ini kita dapat tengok daripada dia punya boiling time. Dua, dari kandungan gas yang sama 230 gram, ISO butane dia mempunyai kelebihan masa memasak 73 minit lebih berbanding dengan butane biasa. Okey, ini mungkin disebabkan vapor pressure. Jadi penggunaan ISO butane ni dia sesuai untuk durasi trip yang lebih lama. Tapi dengan kelebihan 73 minit waktu memasak tu, kita kena ingat satu lagi faktor, iaitu dari segi harga, ISO butane adalah 3 kali ganda lebih mahal daripada butane. Okey, disclaimer, keputusan ujian hari ini dia tidak mewakili semua brand butane ataupun ISO butane yang ada dekat pasaran. Performance bagi setiap brand mungkin akan bergantung kepada nisbah campuran gas ataupun peratusan bagi setiap brand tersebut. Okey, keputusan pun aku dah kongsi, jadi korang boleh decide sendiri jenis gas mana yang sesuai dengan penggunaan dengan bajet korang sendiri. Semoga perkongsian ini sedikit memberi manfaat supaya pembaziran dua gas tadi tidak sia-sia. Okey, jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.